السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, syukur pada Allah. Pada tengah hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah sekali lagi dapat berkumpul, berkongsi satu dua benda, mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada kita semua. Kita baru sahaja selesai menyambut kemuncak bulan Zulhijjah. Selalunya kemuncak ini pada akhir bulan, tetapi bulan Zulhijjah kemuncaknya pada awal sampailah 13 Zulhijjah. Pertama, konflik yang berlaku di kalangan sahabat dalam menentukan bila nak puasa hari Arafah. Hari itu kita tak sempat nak berbincang, masa singkat, sekadar peringatan lah, sebab dah habis dah, selamat dah lah kira. Tahun depan lah pula. Jadi saya berpegang teguh dengan pendapat jumhur untuk bertoleransi dalam masalah ni. Kalau dia nak berpuasa pada hari Arafah kerana orang wukuf di Arafah, itulah yang paling baik. So Nabi suruh puasa hari orang wukuf, dan Nabi tak suruh kita bicara putaran waktu, jam dan sebagainya. Kata mereka orang wukuf di Mekah, kita puasa ikut Mekah. Kalau orang wukuf di Ampang, maka kita puasa nanti ikut waktu Ampang. Amboi, kasar sangat. Ada yang kata tak, kita puasa pada 9 Zulhijjah, jangan puasa pada hari Arafah yang mengikut Mekah. Ada pula yang kata untuk keluar daripada khilaf, berpuasalah kedua-duanya sekali, hari Arafah pada hari Jumaat, hari wukuf, dan juga hari Sabtu kena 9 Zulhijjah. Sahabat saya ambil keputusan keluar daripada khilaf, dia tak puasa dua-dua tu. Yang ni jenis mangkuk macam ni pun ada juga. Jenis mangkuk ni pun ada juga dalam dunia ni. Sejujurnya saya puasa pada hari Jumaat, tapi tetap terpulang pada tuan-tuan. Sebab Nabi kata puasa hari Arafah. Jadi hari Arafah tu orang wukuf hari Jumaat. Tak ada masalah tuan-tuan nak puasa satu je pun tak apa. Atau tuan-tuan nak ambil kedua-duanya pun tidak menjadi sebarang masalah. Clear. Kedua, isu korban dia jadi macam satu viral pula. Bila sembelih dapati dalam
lembu tu ada janin. Berlaku banyak tempat, kan? Dia asalnya kita nak sembelih lembu jantan ke lembu betina tak ada masalah. Cuma kalau kita dapati lembu tu, bahasa binatang dia panggil apa? Bunting. Bahasa kebinatangan tu dia panggil bunting lah. Jadi kita tak boleh sembelih dia sehingga dia melahirkan anak. Melahirkan anak pula. Sampai dia beranak. Melahirkan anak pula dah. Tapi kalau kita dapati bila kita sembelih dia dan di dalam perut dia tu ada janin. Betul janin lah? Tak salah kan? Janin ke macam salah. Janin ni orang kot. Ada anak lah. Ada anak. Anak lembu. Jadi bila kita sembelih, sembelihan si ibu mewakili janin anak yang berada dalam perut dia. Jadi dalam fiqh dibahaskan kita boleh makan anak yang dia kandung tu tanpa perlu disembelih. Kerana sembelihan si ibu mewakili sembelihan dia sekali. Tapi saya tahu confirm orang kita tak makan. Betul tak? Orang kita tak makan. Dia mai geli lah. Oh, dia mai bahas ni tak boleh ni macam-macam lah. Jadi itu terpulang pada dia. Tapi dalam fiqh dibenarkan. Sejujurnya saya pun kalau bagi saya tak makan. Tapi kita kena beritahu dalam fiqh dibenarkan sembelihan si ibu mewakili sembelihan kandungan dia. 2. Yang ketiga, mengenai video yang tersebar mengenai seorang pakcik yang sembelih lembu tu. Dia macam inilah saya bagi tahu kat tuan-tuan. Pagi raya bukan pagi untuk orang yang baru nak belajar sembelih praktikal pagi raya. Pagi raya bukan waktu dia. Pagi raya ni nak sembelih biar yang dah profesional. Ni panggil pakcik tu dengan umur 70 lebih. Dia pun tak pernah sembelih. Sembelih pun pakai kain pelekat. Orang pun tak pernah buat kerja macam tu. Kawan nak sembelih pun ketak macam kena Parkinson. Elok-elok sembelih, lembu tu kelupuk. Tahu kelupuk? Kelupuk, pisau tu pun jatuh. Orang main suruh dia sambung balik sembelih, tak mau dah, takut dah. Jadi orang lain pun main sambung balik sembelihan tu. Mengikut kefahaman Melayu salafus soleh. Melayu salafus soleh bukan sahabat. Melayu salafus soleh maksudnya Melayu-Melayu yang dulu. Tu salafus soleh lah tu. Kata dia tak boleh sembelih 2 kali. Dan tak boleh kita pergi sembelih, pergi angkat pisau, pergi balas pula kali kedua. Itu mengikut Melayu salafus soleh. Dia bila Nabi sebut فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا ذَبَحَهُ. Bila kamu sembelih yang terelok, tentulah sembelih yang terelok sekali bagi ya. Tapi in case macam tadilah, pergi sembelih lembu tu kelupuk, pisau tu tercabut ke, pisau tu jatuh ke, maka tidak salah kita ambil dan kita sempurnakan sembelihan. No issue lah. Oh my keluar fatwa tak boleh lah, dah jadi. Tak, janganlah macam tu. Dah jadi bangkai lah, jangan macam tu. Dia bukan sengaja, dia tua. Bila dia sembelih ni, dia kelupuk lembu tu, dia pun terlepas, dia pun takut dah nak balas kali kedua. Orang lain pula ambil pisau sambung, tak ada apa. Dia disembelih binatang tu, disembelih dengan nama Allah. Lepas tu kita pesan daripada itu, tuan-tuan nak sembelih, pertama pisau mesti kualiti. Yang kedua, tuan-tuan kena tahu kepanjangan pisau ni sesuai dengan binatang kita nak sembelih. Kalau kita nak sembelih kambing ni, saya ingat dalam 8 inci itu cun dah. Kalau lembu ni saya ingat 11, 12, 14 tu panjang sangat lah. 11, 12 ni cukup cantik. Tosa duk beli golok-golok apa, beli pisau yang bagus tu. Setahu saya lah, pisau bagus yang saya guna untuk sembelih ada 2. Satu Victorinox daripada Swiss, satu lagi FD daripada Jerman. Saya rasa yang ni antara terbaik lah. Victorinox ni tuan-tuan sembelih, tuan-tuan sekali asah, tapi dengan syarat tuan-tuan kena pakai batu asah yang bagus tu lah. Yang batu asah harga 500 lebih tu. Tuan-tuan sekali asah, saya ingat kita boleh sembelih dalam 100 ekor tanpa kita perlu asah lagi. Saya duk pakai tu. Tapi sebelum Ramadan baru ni, sebelum dia raya haji, saya berkuliah di satu tempat di Shah Alam, Seksyen 7. Dia berkeluar satu pisau, AJK dia kata, Ustaz, yang ni lagi baik daripada Victorinox. Nama pisau tu Zuilin. Pernah dengar tak?
Zuili ni kalau tuan-tuan tengok TV, MasterChef duk pakai. Dia punya pemegang pisau tu dibuat di Jerman. Mata pisau tu Kelang yang buat pedang samurai di Jepun yang buat. Sebilah pun tak mahal, 12 inci tu baru 2,800 sahaja. Ada jual di pavilion tingkat 6. 2008. Baru ni dia buat 50%, jadi 1,400 lebih ke 1,600 lebih. Allah tuan-tuan, tajam tuan. Kita dok ingat Vitorino ni tajam, yang tu lagi tajam. Tajam tak tajam ni, tuan-tuan tumbang lembu, ambil pisau buh kat lembu, tak dan kena lagi, darah memancut keluar dah. Tu dia punya bohong, nampak tak? Nak cerita tajam tak tajam tu saja bagi tuan-tuan sakit hati, tuan-tuan pun terpedaya. Tapi yang tu tak ada isu lah, jadi no isu lah. Sembelihan, bismillah, tersabut, lembu tu kelupak, kita sambung balik, tak ada masalah. Itu lembu. Kalau unta kita panggil nahar. Nahar macam tuan-tuan tengok dalam TV tu lah. Cuma orang Melayu kita nampak macam zalim, tapi itulah sembelihan yang agama ajak. Pegang pisau tajam tu, tikam di tengkok dia, darah memancut keluar. Clear? Kalau dia mati, alhamdulillah. Kalau tak mati, kita dah jatuh, boleh pula kita sembelih. Sebab unta ni bukan senang. Tuan-tuan tengok dalam video yang kawan tu salah tikam tu, kemudian unta tu angkat dia, baling dia. Tak tengok? Tuan-tuan tu yang saya kata tuan-tuan ni kuat ibadat, apa pun tak tengok. Buat rugi saya cerita kan, nampak tak? Dah tikam dah, darah mancuk keluar dah, tapi salah tikam. Dia nak tikam kali kedua, unta tu pegang bau dia, angkat dia, lempak dia. Unta bukan benda yang senang. Jadi saya ingat benda-benda macam ni kita mengaji dan sebagainya, kita perbaiki daripada hari ke hari, masa ke semasa. Wallahu alam. Tuan-tuan boleh tanya bab korban bagi jelas. Kalau tak, kita akan sambung insya-Allah pengajian kita yang seterusnya. Bab korban, kalau tak kita sambung. Bagi saya kitab. Tak perlu. Tak ada masalah. Tumbang-tumbang bagi je. Tumbang-tumbang bagi je. Tapi saya ingat kalau kita tak dan kita bersih pisau tu, kita tajam pun, saya ingat lembu tu tak tumbang lagi kot. Kalau tempat kita lah. Yang kita dah sembelih satu, lepas tu sementara nak tumbang satu lagi tu, saya ingat kita dan basuh hulu asah lagi pun, lembu tu tak tumbang lagi kot. Dia kena panggil tu macam Mamat yang buat smackdown tu. Tengok tak? Yang tu cun. Kawan yang main rugby tu kan. Tengok dia panggil apa tu? Tak, yang tu tak. Yang ni mesti bukan orang Gusti. Dia ada bahasa khusus dia tu. Dia panggil apa? Yang Triple H tu buat. Triple H tahu tak? Tak tahu juga. Tak usah cerita lah. Baca kitab balik lah. Smackdown. Nampak tak? Wallahualam. Okay, sambung balik. Tak ada kena-mengena pun dengan tajuk kita tu. Nampak tak? Kita masuk hadi ke berapa? Hadi pun tak tahu dah hadi ke berapa. 1, 2 1, 2, 4 lah. 1 2, 4 baru 24. Biar betul dah lebih. Bukan muka surat 24 ke hadis 124? Sini tulis 126. Bab 138 betul? Bab 24. Kita masuk satu bab. Betul ya? Betul lah tu. Tak apalah, ini khilaf di kalangan tuan-tuan, tak apa, nampak dah. Ni khilaf di kalangan ulama. Jadi kita ra'ilah dua-dua pun ulama senior. Nampak tak? Ada seorang lagi senior tak main lagi. Kita masuk bab mengenai menjama' di antara dua solat. Antara kemudahan yang Allah bagi kepada kita bila kita berjalan di atas muka bumi Allah, solat diminta kita pendekkan pertama. Yang kedua, diminta kita gabungkan solat. Ni antara kelebihan yang Allah bagi kepada umat Muhammad. Nak kata solat tetap
kena solat. Tuan-tuan bayang, dia musafir pun dia kena solat. Dia sakit, aksiden macam mana pun, selagi mana dia waras pun kena solat. Macam mana orang yang sihat tiba-tiba tak mau solat? Masalah. Mesti masalah. Inna awwala ma, benda-benda yang pertama sekali, yuhasibu bi 'abdi yaumal qiyamati 'ala as-salah. Kita bangkit depan Allah Ta'ala, bawa depan Allah. Allah minta kepada malaikat buku kita, Allah tengok, benda pertama sekali Allah tanya, solat. Fa in kana salihan, kalau solat tu clear, semua amalan-amalan yang lain clear. Tapi kalau solat masalah, semua amalan yang lain masalah. Ada orang rajin sedekah, ada orang rajin tuan-tuan sekalian puasa Isnin Khamis, puasa bulan Ramadan memang tak tinggal adalah, tapi dia tak solat. Semua amalan lain pasti akan masalah. Jadi bila kita bermusafir, ada satu keringanan yang agama benarkan dan agama bagi kita, sama ada menggabung kedua-dua solat ataupun kita menggabungkan kedua-dua dan dua-duanya dipendekkan, atau yang ketiga tidak digabungkan solat, cukup dikasarkan. Tiga. Boleh faham tak? Sebab tu dia ada satu dia panggil jamak tamam, satu dia panggil jamak qasar, satu dia panggil qasar biduni jamak. Tiga. Jamak tamam, jamak qasar, satu lagi qasar tanpa kita jamak. Tiga. Tuan-tuan kan, saya tak payah bicara pada tuan-tuan mengenai jamak tamam. Kita dah pernah berbicara mengenai jamak tamam. Kita gabungkan dua solat, zuhur dengan asar. Kita gabungkan tuan-tuan sekalian maghrib dengan isyak, tanpa kita qasarkan, tanpa musafir. Tanpa musafir. Bila tuan? Bila? Arafah yang tu kita diminta untuk jamak qasar. Cuma saya tahu tuan-tuan tak buat jamak qasar. Tapi disunahkan kita buat jamak qasar di situ. Baik. Tuan-tuan tahu tak buat? Bila kita boleh jamak tamam ni, kita jamak kumpul dua-dua solat. Pertama, bila turunnya hujan. Dengar bagi habis dulu. Jangan duk sujud syukur lagi, dengar bagi habis. Lagi dengar turun hujan saja balas jamak qasar. Balas jamak tamam tak. Memang Nabi, saya tak boleh nak kata tak ada, sebab hadis itu ada. Dan hadis itu tidak mansukh. Dan kalau tuan-tuan berada di negara Arab, siapa yang sini pernah duduk di Dubai, di Sudan ke dan sebagainya, tuan-tuan pernah kerja sana, tuan-tuan duduk di Qatar lah paling senang. Banyak orang saya jumpa kerja sini duduk di Qatar. Tuan-tuan tahu, hujan jenis turun setahun beberapa kali lah. Bila sekali hujan ni turun tuan-tuan, jalan becok. Jadi nak ulang alik ke masjid susah. Jadi lepas daripada mereka solat maghrib, terus mereka akan jamak dengan solat isyak. Bila mereka solat zuhur, turun hujan lebat ni, jalan semua habis becok, mereka akan terus jamak dengan solat asar. Ini dia panggil jamak tamam. Tapi kita taklah, kita tak hujan pun tak main masjid. Bukan kata hujan, tak hujan pun tak main. Jadi mungkin di sini kita terkeluar daripada bab ni lah. Tapi kalau ada orang nak berfahaman hadis ini secara literal, hujan Nabi jamak dua-dua solat, terpulang pada dia. Dia nak pegang Nabi hujan je, Nabi jamak kedua-dua solat, terpulang pada dia. Dan para ulama benarkan kes kedua, contoh kes kedua. Dalam satu kondisi, situasi dia ni terlampau sibuk. Masuk meeting pukul 12. Tak boleh nak keluar. Dia ni pula PA, bukan PA system ni, personal assistant ni. Kena tulis apa semua, tak boleh keluar. Turun habis mesyuarat pukul 5.30. Ahyanan, kadang sahaja. Nanti masuk waktu asar, turun bawah, Allahu Akbar, dia solat zuhur 4 rakaat,
terus dijamak dengan solat asar 4 rakaat. Kadang saja. Macam mana situasi saya boleh buat kepada tuan-tuan lagi? Dia seorang doktor, dia ada pembedahan. Tapi kadang-kadang lah, kena pula hari tu pembedahan, masuk bilik bedah pukul 12, keluar pukul 5. Langsung tak boleh tinggal patient yang dia kena operate ni. Kalau tinggal, confirm arwah. Nanti habis, pukul 5 dia basuh apa semua clear, Allahu Akbar, dia menggabungkan kedua-dua solat pada satu waktu. Termasuk para ulama membenarkan ketika mana berlaku walimatul urus, bila berlaku perkahwinan. Yang ni pun kadang-kadang lah, bukan selalu kan. Kahwin ni pun kadang-kadang, tak tahulah kok tuan-tuan selalu, dia kadang-kadang juga. Dia kadang-kadang. Bila kadang-kadang dia perempuan dengan nak pakai make up, memang dia nak pakai, tak bagi pakai pun dia nak pakai juga. Hang berwuduk siap-siap lah. Ambil ayak semayang apa semua siap-siap, make up lah apa semua lebih kurang, masuk waktu terus dicantumkan kedua-dua solat. Cantum antara solat zuhur dengan asar menjadi satu, jamak tanpa tamam. Ataupun individu yang terlibat dengan majlis itu yang kalang kabut. Siapa dia? Kadang-kadang bukan pengantin yang kalang kabut, mak pak pun buat kalang kabut. Tuan-tuan jangan main-main. Sagi dia pergi semayang, terlepas 7-8 salam, rugi. Tak balik modal. Salam bukan salam saja, salam dahsyat. Saya kahwin 2007. Nak cerita sikit pasal salam ni. Kita masa tu jadi penceramah di radio, jadi orang kenal ramai lah di Penang tu. Buat kenduri kahwin kat rumah mak angkat saya kata macam ni lah, orang salam tak payah ambil duit lah. Hai, dia tahan budak-budak tak tahu apa. Budak-budak duduk luar negeri sebelah tu, dia kata budak-budak. Nak kahwin lah dia boleh kata budak-budak lagi. Salam, hak mana kenal kita ni, yang mai daripada KL apa semua ni, mai kenal kita, dia tak salam dengan, dia salam dengan kita terus. Bila dia salam, tuan-tuan, kita ni salam, dia buat envelope ni, suruh kita salam ni, kita pegang-pegang ni envelope ni tebal. Kita nak kata tolak pun tak, ambil bos juga dalam poket. Tuan-tuan tahu saya kahwin, duit salam tu, salam saja 48,000. Rasa macam nak kahwin sekali lagi. Balik modal. Mak mentua, mak angkat kata saya, balik modal yang kahwin ni, kata nampak tak? Jadi kalang kabut, nampak tak? Jadi agama benarkan. Cuma kadang-kadang saja kita rasa lebih baik ustaz dia tinggal dulu, apa tetamu ni apa semua dia solat, terpulang pada dia. Tapi agama bagi keringanan untuk dia. Dia boleh guna keringanan yang agama bagi. Termasuk jugalah satu lagi yang saya pernah sebut dulu, dipanggil juga jamak di sini ialah jamak suri. Jamak suri ni kita sebut hari tu, dah kita bahas dah itu, dia jamak yang dilakukan pada akhir waktu, dan satu lagi waktu dilakukan pada awal waktu. Yang ni siapa dia? Kita sebut itu bila musim terlampau panas, lebih kurang 2-3 tahun lepas kita belajar bab ni, musim terlampau panas, dia akan betul-betul lewatkan solat zuhur. 10 minit, 15 minit nak solat masuk asar, baru dia solat zuhur. Bila masuk asar, dia terus solat asar. Yang kedua, Nabi benarkan untuk jamak suri ni siapa dia? Orang perempuan yang dia berhadapan dengan masalah kesihatan. Orang perempuan yang ada penyakit, kita nama dengan penyakit istihadah. Ni masuk waktu zuhur dia tak solat ni. Nanti katalah pukul 5 asar, 4.45 dia turun sampai di surau, dia bersihkan diri dia apa lebih kurang, berwuduk, pakai telekung 4.50, Allahu Akbar, dia solat zuhur. Dia tunggu, habis solat zuhur tunggu. Masuk saja asar, terus dia bangun, Allahu Akbar, dia terus solat asar. Ini dipanggil jamak suri. Ada dalam kitab Bulughul Maram, Ibnu Hajar bahas secara tuntas apabila seorang perempuan datang jumpa Nabi, minta fatwa kepada Nabi mengenai masalah kesihatan dia seorang perempuan yang istihadah. Tapi tuan-tuan boleh tengok ramai lelaki pun buat benda tu. Kita sangka baiklah, mungkin dia pun istihadah, dah keluar darah. Wallahu a'lam. Dia pun kalut juga. Lagi 15 minit nak main asar baru dia kalang kabut. Ambil ayat semayang pun kalang kabut. Berwuduk ni basah habis baju macam bewak jatuh parit tu. Dia semayang, habis dia tengok dah masuk asar, dia terus solat asar.
Ini termasuk dalam laknat. Nanti bila-bila saya akan baca hadis ni. Orang yang dibenarkan saja masuk dalam bab ni, orang tak dibenarkan tidak perlu. Ini kita panggil jamak tamam. Yang kedua, jamak qasar. Saya bagi tahu tuan-tuan terang lah, jamak qasar ni, tuan-tuan tahu tak sebab apa dia bawa hadis dalam kitab ni hanya 2 hadis? Bagi penulis kitab ni, Abdul Ghani Al-Maqdisi, dia rasa dalam bab jamak qasar ni orang Arab clear. Jadi bila orang Arab clear, dia tak perlu nak bawa banyak hadis mai cerita kat kita. Kita ni bab jamak qasar ni tak clear bagi kita. Saya duk beli rumah di Ampang, saya orang Kelantan. Ni nanti saya balik kampung sampai Kelantan, boleh tak boleh saya jamak qasar di Kelantan? Dia duk main serabut dah. Dia dah umai dah. Bila saya sampai di Kelantan, ada orang kata kat saya 3 hari dah tak boleh jamak qasar. 3 hari ni pun tak termasuk hari perjalanan. Dia main kalang kabut dah. Penulis kitab ni, bagi dia benda ni settle. Sebab tu dia bawa hanya 2 hadis, tak mau kalang kabut. Tapi kita tak settle. Dalam mazhab Syafi'i sendiri, dalam bab jamak qasar ni ada 18 pendapat. Dalam mazhab Syafi'i sendiri. Saya bawa satu je lah, ada banyak sangat. Saya tak mau bagi tuan-tuan pening. Salah satunya dia kata, kalau kita bermusafir, kita tak tahu bila kita nak balik. Kita tak tahu urusan kita bila nak selesai. Kita boleh jamak qasar selama 18 hari. Ini salah satu daripada pendapat mazhab Syafi'i. Nampak tak? Ada banyak, cuma saya nak sebut satu saja. Jadi bab ni kita jangan terlampau cepat sangat. Tengok orang ni buat tak buat. Yang ni dia panggil toleransi. Pak kita ni tak kerja apa. Mai duduk rumah anak ni ikut suka hati dia. Mai rumah anak ni 4 hari, 5 hari. Mai duduk rumah kita seminggu. Selagi mana tuan-tuan tak ulok, selagi tu dia tak pergi rumah anak lain. Bukan pak kita lah, pak tuan-tuan. Pak saya tak macam tu. Kita bagi dia 500, baru dia pergi rumah anak tu pula. 2 pula lagi 3-4 hari tak dapat. Anak tu bagi 500, pergi pula rumah anak lain. Dia boleh jamak qasar tuan-tuan, dia tak tahu bila dia nak balik. Selewat-lewatnya selama 18 hari mengikut mazhab Syafi'i. Nampak tak tuan-tuan? Saya nak cerita kepada tuan-tuan, bab jamak qasar paling baik dalam masa yang ada ni lah. Tak mau bagi tuan-tuan pening kepala. Paling baik jamak qasar hanya dibuat sepanjang perjalanan. Itu paling baik sekali. Sepanjang perjalanan. Kalau kita sampai ke destinasi, sekiranya kita tak rushing. Kalau tuan-tuan rushing sampai di satu tempat yang tuan-tuan kena bertugas, nak tuan-tuan ada mesyuarat yang nu dan sebagainya, tuan-tuan nak pegang, tuan-tuan nak jamak qasar hatta yarji', sampai tuan-tuan balik terpulang. Tapi saya sebut, kalau tak rushing, kita jamak qasar di perjalanan sampai di destinasi. Kalau kita solat bersendirian di hotel, di rumah dan sebagainya, qasarlah solat tu sampai kita balik. Tapi kalau kita solat di masjid, maka kita sempurnakanlah solat dengan imam. Senang faham. Contohlah, cuti sekolah baru ni, tuan-tuan bawa anak tuan-tuan pergi Langkawi. Saya buat contoh bagi tuan-tuan nampak. Daripada KL pergi Langkawi mungkin kurang lebih saya ingat 5-6 jam kot, ke lebih kot. Kita keluar tuan-tuan sekalian, keluar ni daripada pukul 8 pagi sampai katalah di Kuah, JT Kuah tu katalah pukul 2 petang. Sebelum naik feri kita singgah, kita pun jamak qasar bagi clear. Jamak qasar bagi selesai. Naik JT tu apa semua sampai dekat katalah pukul 3-4, bagi tahu pada anak-anak, hari ni kita tak mau jalan, letih. Ayah bawa kereta 7-8 jam letih, esok kita mula nak jalan. Sekejap lagi masuk waktu maghrib. Kalau tuan-tuan solat di hotel ke, solat di surau ke, tetap kena buat 3 lah. Jangan buat surau 3, di hotel 2, tak juga. Tetap buat 3. Sekejap lagi masuk isyak, kita kalau solat di hotel, di kita punya kita punya tempat tinggal kita tu, buat 2 rakaat.
Tapi kalau kita solat di masjid, kita sempurnakan jadi 4. Esok mula nak jalan. Kalau tuan-tuan dah tengok ada destinasi nak singgah masjid mana, surau mana, cun lah. Tapi kita pun tak tahu masjid di mana, surau di mana, kita pun tak tahu. Tambah isteri tuan-tuan pula nak pergi dah haji Ismail, grup lah apa semua. Perempuan dia bukan macam kita. Kita pergi Langkawi beli kitab, beli sejadah, kan? Betul tak? Beli kopiah, tu lelaki. Perempuan dengan nak pergi haji Ismail group, coklat lah apa semua, tak tahu. Kita pun kata macam ni lah. Kita keluar lepas kita solat jamak qasar, lepas tu kita keluar. Lepas jamak qasar zuhur asar, pergi jalan apa semua, balik sat lagi malam, pukul 12 ke pukul 11, kita buat pula jamak takhir. Tak apa. Tapi kalau kita keluar awal dan sebagainya, kita singgah di masjid, katalah pukul 2.30. Kita solat zuhur dulu 2.30, kita qasarkan. Jalan pula apa nak naik kereta kabel, sampai dekat kereta kabel tu pukul 5.30. Qasar pula solat asar 2 rakaat. Yang ni paling baik dalam berhadapan dengan masalah ni. Untuk keluar daripada khilaf, kalau kita tak rushing, hanya jamak qasar di perjalanan. Sampai ke destinasi, kita solat qasar kalau bersendirian. Kalau di masjid surau, solatlah secara sempurna. Tapi kalau banyak urusan dan sebagainya, tuan-tuan boleh guna pendapat-pendapat lain, ada 18 lah. Salah satunya hatta yarji'a, sampai kita balik semula ke tempat asal kita. Sebab tu tuan-tuan jangan pening kepala dalam masalah ni. Nah, okey. Kedua, 3 termasuklah orang kita duk bahas mengenai marhalah. 2 marhalah, 3 marhalah. Ada ni mengikut mazhab. Ada yang sebut ini mengikut mazhab. Mazhab boleh tukar. Tapi nak bincang tak apalah. Saya nak bagi tahu 2 marhalah hanya ketetapan para ulama sahaja. Ada tak dalam hadis datang cerita marhalah ni? Jawapan dia tak ada. Tak ada. Atas nama saya nak keluar musafir, tak ada orang boleh larang tuan-tuan jamak dan qasar. Lepas tu sebab apa para ulama buat marhalah? Sebab tak mau kita ambil kesempatan. Sebab tu para ulama sendiri kata 2 marhalah ni kurang lebih 91 kilo, ada 89 kilo. Itu hanya anggaran para ulama. Kalau tuan-tuan dah bermusafir dah 80 kilo lebih, tuan-tuan nak jamak pun tak apa dah. Jangan sampai rumah mak mentua kita betul-betul 90 km setengah kilometer lagi. Tu pergi jalan keluar tol satu lagi, patah balik, jamak patah balik. Tak payahlah sampai macam tu. Tak payahlah teruk sampai macam tu. Macam dia duk mengaji, pak dia abang dulu kan kita sebut bewak tu kan. Duk tengah balik kampung tu bewak lalu. Patah balik KL. Tuan-tuan bayang raya haji, kawan balik Kelantan, sampai di Tumpak dah 12 jam dah bawa kereta, bewak lintas, patah balik KL. Punya teruk nampak tak? Jadi tak perlulah terlampau rigid macam tu. Para ulama buat satu keputusan agar kita tak ambil kesempatan. Tapi kalau ada orang kata saya musafir, dia dah boleh jamak qasar. Duduk di mana? Saya duduk di Sungai Long, Kajang. Nak musafir ke mana? Sungai Kantan. Kita pun duk tengok dalam Google, cari Sungai Kantan, Sungai Long, kalau jalan tak jam 4 minit setengah. Dia guna perkataan musafir. Tak ada orang boleh halang dia daripada jamak qasar. Doktor tak boleh kata apa kat dia. Tapi dia sendiri kena tanya diri dia, betul ke musafir? Betul-betul musafir ni, kita sendiri tahulah, bawa baju 2-3 helai, ada urusan apa. Tapi kalau takat Sungai Long pergi Sungai Kantan tu, tak berapa tepat lah. Duduk di Bandar Baru Bangi Seksyen 4, nak pergi mana? Musafir Seksyen 4 tambahan. Tengok sekali lagi dalam Waze, kalau jalan tak jam seminit. Nampak macam terlampau mengambil kesempatan. Tapi atas nama jamak, atas nama musafir, dia boleh jamak. Tapi dia kena tepuk dada dia sendiri. Aku ni musafir ke? Aku pergi ambil kesempatan. Saya mengajak Menara Maybank dulu. Tahu-tahu dah ada staff duduk di Melaka. Tiap-tiap hari ulang alik. Menara Maybank dekat Pudu ni kan.
Pudu ke depan tu? Ada juga. Sini tak mau, kita cerita Maybank, sini tak best. Ada juga sini Melaka. Dahsyat tengok. Seman Melaka. Dia tanya dalam kelas ni, saya ingat lagi, ustaz kata saya duduk kerja sini 4 tahun. 4 tahun dah tuan. Hari-hari Melaka dia naik bas. Betul boleh bayar tak duit bas? Melaka, KL, Melaka. Jadi saya ada masalah solat. Ni sekejap lagi saya naik Kalang Kabut terlepas bas. Sekejap lagi sampai sana pun tak tahu apa semua ni macam mana saya punya ni. Saya tanya selalu naik bas pukul berapa? Naik bas 5.30. Sampai tak tentulah ikut jalan jam tak jam. Kadang-kadang di Seremban jam, kadang-kadang di Sungai Besi jam. Tapi selalu terlepas lah dia dah maghrib tu. Jadi macam mana ustaz? Saya kata kalau memang dia niat daripada mula keluar daripada rumah dia mai ke Pudu Raya ni, memang dia nak kerja, dalam masa yang sama dia memang musafir. Sebab perjalanan dia tu memang dinamakan musafir. Dia boleh menjamak qasar solat dia hatta setiap hari. Tak ada dalam agama ni tuan-tuan boleh musafir sebulan 3 hari. Ada sebulan 3 hari, lepas tu tak boleh musafir. Dah. Hatta yarja. Jadi dia boleh jamak qasar dia setiap hari. Kerana itulah kerja dia dan memerlukan kepada perjalanan yang panjang. Sebagaimana disebut oleh Syekh Muhammad Salih Al-Utsaimin, bila orang kerja pilot kapal terbang tu, hari-hari perjalanan dia naik kapal terbang. Domestik ke, international ke, hari-hari naik kapal terbang. Nampak tak? Sampai di Penang, KL, Penang, nama saja dia bermusafir, walaupun atas urusan kerja, dia boleh menjamak qasar solat dia. Kawan dengar tuan-tuan pi sujud syukur terus dalam kuliah. Bila dia sujud syukur, ada seorang lagi pun sujud syukur. Saya tanya ni pasal apa pula? Dah ustaz dok kata ada hadis mai kerja ni musafir boleh jamak qasar, saya bersyukur pada Allah. Tanya duk mana? Ampang. Hang tak masuk bab ni. Hang nak jamak qasar pergi pindah duk Melaka sekali dengan mamat ni. Jadi ini satu apa? Kelebihan yang Allah bagi kepada orang yang bermusafir. Cuma sejujurnya saya beritahu kepada tuan-tuan, para ulama khilaf. Dan saya mengambil jalan yang paling ringan. Sepanjang perjalanan kita jamak dan qasar, kalau bila sampai ke destinasi, kita tak rushing. Kita qasarlah solat sampailah kita balik. Itu paling baik sekali. Saya pergi Yaman berkali-kali. Kadang-kadang 2 minggu saya akan jamak qasar sampai saya balik. Kena sampai di sana saya ada banyak urusan dan sebagainya. Sampailah saya balik. Ni saya akan bergerak pula ke Yaman pada 1 hari bulan. Tuan-tuan tahu kan, keadaan di Yaman ni tak stable. Keadaan di Yaman ni memang tak stable. Minggu ni saja ada berapa puluh orang yang dibunuh di Sana'a, Yaman. Dia berlaku pertempuran antara Syiah dengan Ahlussunnah. Kalau tuan-tuan tengok tahun lepas dia dah halau dah Sunni atau Ahlussunnah ni keluar daripada satu tempat, nama dia Damaj. Nama dia Damaj. Damaj ni kurang lebih 4 jam daripada kota Sana'a. Bila dia ada kekuatan, dia masuk ke Sana'a. Kalang Kabut ni, di Sana'a ni. Saya walaupun duduk di Sana'a tak lama, saya duduk di Maghrib, tapi sedih lah. Sebab tempat tu kita pernah duduk, tengok-tengok perang, tengok-tengok ada orang kena bunuh dan sebagainya. Jadi agak sedikit sedih lah. Dan lebih sedih apabila madu saya adalah pantan di Sana'a. Yang tu lagi sedih. Yang tu sangat sedih. Tak boleh keluar lagi ni. Sepatutnya fly itu 8 hari bulan. Sampai lah ni tak boleh keluar. Saya nak pergi 1 hari bulan ni, pergi ambil selalu daripada Hadramaut ke Sana'a, Sana'a ke KLA, Sana'a ke Dubai KLA. Jadi tak boleh keluar, kita kena pergi jalan lain lah. Daripada ambil balik Sana'a, balik ke Hadramaut pula belanja tu. Hadramaut pergi ke Dubai pergi Indon transit mai pula ke KLA. Jadi banyak kos lah. Jadi tuan-tuan ambil madu tu jangan lupa bayar. Tu je lah. Nak bagi tahu, nak peringat saja. Nampak tak? Okey. Jadi ini sedikit sebanyak. Okey. Satu saya dah sebut dah. Jamak yang dipanggil pada jamak tamam. Yang kedua jamak qasar. Dan satu lagi kita panggil qasar tanpa perlu kita menjamak solat. Kita tengok hadis dia. Jadi marhalah ni dia toleransi. Para ulama sendiri berbahas mengenai marhalah
km, 89 km, 80 km. Macam ni lah senang faham. Tuan-tuan naik kereta, tuan-tuan rasa perjalanan tuan-tuan agak jauh. Maka tuan-tuan kalau niat untuk jamak dan qasar, tuan-tuan niat untuk musafir, tuan-tuan jamak dan qasarlah sepanjang perjalanan tuan-tuan. Dengan syarat kita sendiri tidak mengambil kesempatan. Contohlah, dia balik sini kata balik ke mana? Tak berapa jauh sangatlah. Bentung lah. Tampi tu saya dengar jauh dah tu. Ataupun janda baik contohnya, jalan nak keluar Gombak pula jam dan sebagainya. Saya bagi contoh sajalah. Kalau daripada Bangi ke, daripada Seremban nak pergi ke agak jauh, jadi lebih baiklah dia jamak dan qasar solat dia. Nak pegang teguh 91 km mesti kena jamak. Kurang daripada 91 km jamak tak sah, tak boleh macam tu. Jadi kita kena ada sedikit timbang rasa dalam masalah ni, sebagaimana para ulama sendiri bertimbang rasa. Dan tuan-tuan kena ingat, bagi mazhab Hanafi tak ada jamak. Mazhab Hanafi tak ada jamak. Mazhab Hanafi hanya akan jamak bila dia berada di Arafah saja. Sebab apa? Nanti kita bincang lagi. Sekarang kita jadi mazhab Syafi'i lagi. Nanti ada perbahasan yang panjang, saya akan cerita kepada tuan-tuan. Baik. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u fi safar baina salati zuhri wal asri idza kana ala zuhri sayr wa yajma'u baina al maghrib wal isha. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa kana la yazid fi safar ala rak'atain wa Abu Bakr wa Umar wa Uthman kadhalik. Daripada Abdullah bin Abbas kata dia ketika mana Nabi SAW berpergian, bermusafir, Nabi menjamak berpergian perjalanan. Nabi menjamak solat zuhur dan asar jika beliau masih dalam perjalanan. Di samping itu beliau juga menjamak solat maghrib dan solat isya dalam perjalanan. Lepas tu saya sebut pada tuan-tuan tadi, paling baik masa dalam perjalanan. Konsep dia macam ni. Saya nak buat jamak takhir ke jamak takdim? Saya nak buat jamak takhir ke takdim? Mana yang paling baik? Kalau yang bersesuaian dengan sunnah, kalau kita keluar sebelum masuk waktu solat, kita melakukan solat jamak takhir. Katalah kita naik kereta balik kampung pukul 12 tengah hari. Kita balik pergi ke Perlis lebih kurang 5-6 jam kan. Lebih baik bila dah masuk asar kita berhenti, kita buat jamak takhir. Yang tu yang Nabi buat. Tapi kalau kita keluar selepas masuk waktu, contohnya janji dengan isteri pukul 11 nak balik kampung, kita tunggu dah kereta, dia tak siap-siap lagi, sampai pukul 2 baru siap. Lepas 2 jam minyak daripada penuh tinggal setengah. Yang tu biasa, orang perempuan dia bukan disiplin macam kita. Tak apa, keluar saja daripada qaryah. Kalau dia duduk di Bandar Baru Bangi, naik kereta, keluar saja daripada Bangi sampai di Serdang ke, sampai di Putrajaya ke, berhenti buat jamak takdim. Ini mengikut kesesuaian sunnah. Ala kulli hal, kedua-duanya dibenarkan. Mengikut keselesaan tuan-tuan. Asalnya kita nak buat jamak takhir. Bawa kereta, pertengahan jalan isteri apa semua, anak semua nak pergi tandas makan apa semua, berhenti. Kita pun kata kepada isteri kita, anak-anak macam ni lah, kita buat jamak takdim teruslah, senang, dah sekali berhenti. Boleh tak? Boleh. Lepas tu niat macam mana ustaz? Lah, niat nak buat jamak takdim, itulah niat. Tak payah sekarang aku menukar niat menjadi jamak takdim, tapi asalnya jamak takhir. Tak payahlah macam tu. Nak buat jamak takdim, bawa kereta, berhenti mana-mana, tengok isteri, anak-anak semua duduk tidur. Tak apa, biar mereka tidur, sekejap lagi sampai mana-mana R&R, buat jamak takhir. Terpulang, kesemuanya diberi keringanan oleh agama. Yang mana yang senang, yang itulah yang kita gunakan mengikut kesesuaian kita. Tuan-tuan kena ingat, Ibn Rushdi menyebut, dia agak sedikit keras,
Mana-mana orang musafir, dia tidak menjamak qasar solat dia tidak sah. Oh, dia agak strict. Sebab dia kata Nabi bila jamak qasar bila Nabi musafir, sebab dengan hukum lain. Sebab dulu orang musafir Allah bagi suruh jamak qasar sebab dia dulu musafir satu perjalanan, tuan-tuan, menempuh perjalanan tu berhari-hari, berminggu-minggu, tuan-tuan sekalian, berbulan-bulan. Jadi keringanan yang Allah bagi boleh jamak dan qasar. Tetapi hukum orang jamak qasar boleh, orang musafir boleh jamak qasar walaupun perjalanan dia senang. Sebab tu orang tua-tua kita kadang-kadang feel bab ni. Kita balik kampung dengan dia, berhenti nak jamak qasar, dia kata tu dia tengok punya pemalas. Setiap jalan duk ada RNR, duk ada surau, gatai juga nak buat jamak qasar. Tak boleh ke kita solat sempurna? Kesian kat dia. Sedangkan kita mengambil hukum, bukan kita mengambil sebab. Sebab dulu jamak dan qasar kerana perjalanan susah, berhari-hari, berliku dan sebagainya. Hukum perjalanan susah ke, perjalanan senang ke, nama saja musafir, kita boleh jamak dan qasar solat kita. Nah, kita boleh jamak dan qasar solat kita. Abdullah bin Umar pula kata dia, Sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakana la yazid fi safar ala rak'atain wa Abu Bakar wa Umar wa Uthman kadhalik. Aku ikut serta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu musafir. Batu musafir ni agama tak suka kita pergi seorang-seorang. Konvoi ni Nabi ajak daripada dulu lagi. Cuma zaman Nabi ni konvoi unta lah. Kita hari ni konvoi dengan motor, konvoi dengan kereta. Sebab kalau jadi apa-apa kat kita, ada orang lain, tuan-tuan sekalian, ada orang lain yang boleh bantu kita. Masa tu baru tuan-tuan nak tahu siapa kawan, siapa dia tak boleh bawa kawan. Kereta rosak, konvoi member kita nak balik kampung, member kita kenduri kahwin Penang, peace, 15 biji kereta. Kereta kita rosak, masa tu boleh tahu. Ada member ni turun pi repair kereta kita ni macam kereta dia rosak. Ada member punya pasal lah kereta hang rosak, aku dah pesan kat hang kan, suruh servis tu kan. Dia tinggal kereta. Ada jenis macam ni. Masa tu baru tu. Sebab tu kita nak kenal orang, agama suruh kita musafir dengan dia. Baru kita kenal. Duk baik ni tak tahu. Musafir tak tahu. Duk berhenti makan, time nak bayar dia pergi duk tandas. Kita tahu mangkuk ni tak keluar-keluar lagi. Dia duk tengok, kita dah bayar baru dia keluar. Lepas dah bayar aku ni tak. Dia dah buat lawa Hindu memang dah. Yang ni baru kita boleh tahu. Kita nak tahu kawan tu boleh buat kawan, boleh buat lawan masa musafir. Dan masa musafir Nabi suruh kita lantik seorang jadi ketua. Nabi ajak kita hidup ni secara berjamaah. Ketua ni buat keputusan, siapa tak boleh kata apa. Kalau tak ada ketua, 15 biji kereta, kawan ni nak PC minyak sana, kawan ni nak berhenti tengah-tengah jambatan Pulau Pinang tangkap gambar. Jadi ketua akan buat keputusan. Ketua akan kata macam ni, kita akan berhenti makan. Kita akan berhenti makan di Sungai Perak. Kita nak pergi Penang, berhenti makan di Sungai Perak. Kita akan isi minyak di tapah. Macam patah balik tu. Betul ke? Sungai Perak ke tapah tu? Terbalik ke tu? Ya, ketua macam ni jangan ikut lah. Maksudnya kita akan berhenti tapah lu ke Sungai Perak? Lu tak ingat dah? Atap masuklah orang KL kan, lama tak balik Penang. Berhenti tapah dulu. Semua ikut dah. Yang ni dia panggil ketaatan. Sebab tu Nabi suka keluar musafir 3 orang dan Nabi suruh lantik seorang ketua. Tapi mana-mana pun kalau boleh lah. Kalau boleh tuan-tuan dah buat konvoi apa tu semua, lantik seorang, dia akan buat keputusan untuk kita. Jadi dia kata dalam perjalanan Nabi tak pernah pun solat lebih daripada 2 rakaat. Maksud dia apa dia? Kita jamak dan qasar di perjalanan, dan tuan-tuan tak payah nak solat qabliyah dengan solat ba'diyah. Abdullah bin Umar pernah tengok bila mereka berhenti satu tempat, pacak dengan kemah, berehat, bila solat jamak dan qasar dua-dua, ada satu lelaki dia pergi solat pula 2 rakaat dan sebagainya. Umar suruh sahabat pergi tanya kawan ni sebab apa? Kawan ni kata dia solat sunat. Wallahu alam qabliyah atau ba'diyah. Kata Umar kepada Abdullah bin Umar pada dia, ni, solat yang 4 ni pun Allah bagi jadi 2.
hang masih nak gatai lagi ke semayang solat sunat, lebih baik hang pergi semayang bagi sempurna lagi bagus. Jadi bila musafir ni tuan-tuan sekalian, jangan solat apa-apa solat sunat. Tapi tak musafir pun tuan-tuan tak solat dah. Betul tak saya kata musafir? Tak musafir pun tak solat. Nampak tak? Solat yang saya maksudkan di sini solat qabliyah dan ba'diyah. Kecuali tuan-tuan nak solat duha, kecuali tuan-tuan nak solat witir, kecuali hanya satu solat yang berkaitan dengan solat fardu yang Nabi tak tinggal 2 rakaat sebelum subuh. Ini tak apa. Tapi kalau tuan-tuan nak solat jamak qasar dan sebagainya, tak payah pergi solat qabliyah, tak payah pergi solat ba'diyah, yang fardu pun dipendekkan menjadi 2. Wallahu a'lam. Baik, silakan ya. Jamak takdim, kalau tuan-tuan nak ambil kisah yang berlaku dalam peperangan Khandaq, para ulama kata waktu yang mula dimulakan. Sebab itu kata mereka, kalau kita buat jamak takdim, kita solat zuhur, kemudian solat asar. Kalau buat jamak takhir pun kata mereka zuhur, kemudian asar. Kalau kita buat jamak takdim, maghrib isyak, kita buat maghrib, kemudian isyak. Jamak takhir, maghrib, kemudian isyak. Cuma pendapat Imam Syafi'i kata, yang dahulu didahulukan. Para ulama berfaham yang dahulu didahulukan. Yang mana dahulu hang belum solat? Solat tu dulu. Tak. Kata Imam Syafi'i, waktu yang dulu perlu didahulukan. Sebab tu bagi mazhab Syafi'i ada sedikit perbezaan. Jamak takdim, zuhur asar. Jamak takhir, asar zuhur. Jamak takdim, maghrib isyak. Jamak takhir, isyak, maghrib. Yang ni khilaf di kalangan para ulama. Wallahu a'lam. Dua-dua boleh macam tadilah. Puasa hari Arafah tu lebih kurang sama lah. Nah? Wallahu a'lam. Jamak takyah tu ya tak boleh. Dalam situasi macam mana dia melakukan qasar tanpa jamak? Dalam kes tadi ya, bila dia musafir dia tak rushing, tak pergi mana-mana, relax santai, solat qasar tanpa jamak. Itu paling baik sekali. Solat qasar tanpa jamak. Pergi Ezor mobil hantar pergi luar negeri, tak ada pergi mesyuarat pun macam tak mesyuarat dia, saja pergi hantar. Muka dia orang tak mau tengok di sini, hantar pergi sana, tak mau bagi kecil hati. Contoh, pergi seminggu, dia tak ada kerja apa, nak kata mesyuarat pun tak ada mesyuarat, saja pergi. Jadi dia pun solat jamak qasar sampai semayang zuhur 2 rakaat, masuk asar semayang pula asar 2 rakaat, tanpa rushing. Qasar lah bila kita sampai ke destinasi. Wallahu a'lam. Betul? Dia solat maghrib, kemudian dia boleh solat isyak lepas daripada tu. Nah, wallahu a'lam. Cuma dia hanya boleh, orang qasar tak boleh solat di belakang orang solat fardu tu je. Jangan tu imam. Yang ni saya pegang pendapat paling jumhur lah. Sebab kata Nabi, innama ju'ilal imam liyutamma bih, dijadikan imam untuk kita ikut. Jangan bercanggah dengan dia. Kalau kita masuk, imam tu solat zuhur kata 4 rakaat, kita nak buat jamak qasar, solat dengan dia 4 rakaat. Tapi kalau kita imam, orang kenal kita, orang tolak kita jadi depan, kita nak buat qasar, kita bagi pengumuman, saya nak solat qasar. Nanti lepas saya bagi salam, tuan-tuan pun terus sambung lagi 2 rakaat. Kita pun duduk tahiyat awal, kita baca sampai habis, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Yang selebihnya bangun dan tambah lagi 2 rakaat. Tiba-tiba ramai juga bagi salam. Dan Nabi kata dijadikan imam untuk diikuti. Jadi tak jangan salah faham dalam bab ni. Ya. Saya bagi tahu pendapat dia paling kuat. Orang duk kata boleh jamak qasar Jumaat dengan apa? Jumaat dengan asar, Jumaat dengan asar. Tuan-tuan kembali kepada konsep. Konsep dia tuan-tuan sekalian, Nabi ajak solat antara zuhur dengan asar, maghrib dengan, itu konsep dia asal, itu hukum dia. Jadi kalau tuan-tuan musafir, tuan-tuan pertama sekali diangkat daripada tak payah buat Jumaat. Melayu kata, ini pun Melayu salafus soleh kata, Melayu salafus soleh kata, kalau nak musafir hari Jumaat, kalau tak mau jamak, kalau kita nak dapat perlepasan, jangan solat Jumaat, kena keluar sebelum subuh.
Tapi kalau kita keluar selepas subuh, kita kena solat Jumaat. Yang ni Melayu salafus soleh kata, agama tak kata. Terpulang pada tuan-tuan, masuk office pukul 11 pagi, dapat satu call, bos suruh pergi Penang, ada meeting pukul 6. Tuan-tuan terus bergerak. Tuan-tuan dah dapat pelepasan, tak payah solat Jumaat kerana tuan-tuan musafir. Jadi kita terbaik buat solat jamak qasar, zuhur dengan asar. Tapi kalau tuan-tuan berhenti untuk solat Jumaat sahaja. Agak tidak tepat kita jamak dengan solat asar. Kena solat yang diajar oleh Nabi lah 2 menjadi 2. Bukannya 4 menjadi 2. 3 tetap 3 dan dikosarkan dengan isyak yang menjadi 2. Katalah. Tapi saya ingat di RNR tak ada orang buat baca khutbah. Kalau ada. Masuk surau, tengok satu bangla pegang menyapu. Dia ada baca khutbah Jumaat. Dia duk hampuk orang dekati ni, tandas masuk, flash juga mau. Saya susah juga curi. Kita pun dengar lah, tak apa. Semayang Jumaat. Tak lagi sampai berhenti. Kalau solat di masjid 4 rakaat. Kalau solat bersendirian 2 rakaat. Mengqasar Jumaat dengan asar, wallahu a'lam. Daripada segi penemuan dalilnya, wallahu a'lam. InsyaAllah kita jumpa lagi insyaAllah pada bulan depan macam biasa. Allah bagi kebaikan pada kita insya-Allah. Allah tambah ilmu agama kepada kita daripada hari ke hari, masa ke semasa. Saya bergerak ke Yaman pada 1 hari bulan dan saya balik pada 16 insya-Allah. Khamis minggu ketiga tu saya adalah sebab 20 hari bulan. Jadi doakan semuanya selamat insya-Allah. Wallahu alam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahu bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah.